SPM. SPM ialah penamat untuk pendidikan mereka. Turning point sebelum kamu masuk ke alam yang seterusnya. Kalau kita kata peperiksaan ni, sebenarnya peperiksaan ni jauh lama. Kalau kita lihat peperiksaan awam Cina 1000 tahun sebelum Masihi, 3 tahap: Sultan, rendah; Chunde, menengah; Tianche, tinggi; rendah sampai umur 12 tahun, menengah 13 sampai 18 tahun, tinggi Tianche 18 sampai bila lah sampai dengan belajar. Kenapa diwujudkan peperiksaan ke zaman itu? Kenapa diwujudkan? Belajar sejarah kan? Di peperiksaan orang gila. Kenapa diwujudkan? Kerana Maharaja Dinasti Qing pada masa itu, namanya Qing Huangdi. Qing Huangdi ini adalah Maharaja yang memulakan pembinaan tembok besar negara China. Tembok besar negara China ni panjangnya hampir 1,400 km. Dia Namstrong, Namstrong ialah manusia yang pertama sampai di bulan. Dia kata masa dia di bulan, dia tengok, dia lihat bumi, apa yang dia nampak adalah satu laluan panjang yang melintasi melingkari bumi. Kemudian disemak rumput-rumputnya itu ialah tembok besar negara China. Diwangi Maharaja China, dia kata dia tidak percaya kepada kumpulan pegawai yang diambil berdasarkan keturunan. Contohlah, cikgu, wajib dapat cikgu, besok anak dia cikgu, anak saya cikgu. Kalau anak lawyer, bapak dia lawyer, anak dia lawyer, cucu dia lawyer. Dia tidak percaya. Dia percaya kepada kompetensi dan meritokrasi. Sebab dia wujudkan peperiksaan awam Cina untuk mendapatkan kumpulan pegawai-pegawai yang berprestasi. Apalah SPM. Sebab lepas ni, SPM ni, kamu akan mula bergerak kepada keputusan ke mana kamu nak pergi. Jadi nak belajar sekalian, kita akan mengambil SPM. Ingat tagline kita di tampil ni, kita belum berhenti berusaha. Kita belum berhenti berusaha. Bila kita mula berhenti berusaha? Kita akan hanya berhenti berusaha kalau kata bahasa Melayu apabila ketua pengawas dia cakap, okey, calon-calon putuskan, calon-calon sila berhenti menulis, masa menjawab telah pun tamat. Itu ialah penamat kepada usaha kamu untuk tes itu. Bahasa Melayu. Jadi selagi ada masa ini, kita belum berhenti berusaha. Itu penamat. Sebab tutup dan dulu. Jadi buku dia paling terkenal Art of War, seni peperangan. Kira apa? Pertahanan yang terbaik ialah pertahanan terbaik. Yes, ya, kita baca dah. Pertahanan yang baik ialah menyerang. Maksud adanya, kamu kena mula menyerang daripada sekarang. Sebab kamu sedang berdebat dengan medan pertempuran. Macam mana nak serang? Mula orang kaji, mula jawab soalan-soalan khusus sejarah yang kita telah bina mengikut negeri masing-masing, negeri-negeri yang telah kita minta dibina. Dah mula buat kan? Menyerang kan? Dah mula jawab soalan-soalan berdasarkan test sejarah kita tua. Dah mula membuat esei karangan untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dah mula memahami macam mana nak menghasilkan jawapan dalam soalan esei tersebut untuk semua mata pelajaran dan sebagainya. Mula menyerang. Sebab dalam mana-mana permainan, kemenangan hanya ditentukan apabila pengadil meniupkan whistle penamat. Kamu mendaluilah pusingan separuh masa pertama 3-0 main bola sepak. Itu bukan penentu.
menunggu kemenangan. The comeback is real. Akan ada pasukan yang akan bangkit daripada kekalahan. Sebab itu saya cakap, pertahanan terbaik adalah menyerah. Jadi mula doktrin dalam pemikiran kamu, mula menyerah daripada sekarang. Tidak ada masa untuk berehat walaupun sejenak. Sun atau strategi. Sebab dalam mencapai kejayaan 1% lah nasib baik, 1% accidentally, kebetulan 98% apa dia? Jangan jadi hero instan, paling nakal tapi paling cemerlang dalam pemeriksaan. Bohong. Saya ramai pelajar-pelajar yang pengaruh dengan kita Hindustan, tetapi bila pelajar-pelajar yang nakal-nakal ni, oh, yang dia nakal-nakal, bila pulang besar dia paling cemerlang. Tak berlaku. Dia kita tidak ada jalan pintas untuk mencapai kejayaan. Macam dinyatakan oleh seorang pemikir, Albert Einstein. Dia kata, kalau saya diberikan, saya cakap, Albert Einstein cakap, kalau saya diberikan 1 jam untuk menyelesaikan masalah dunia ini, 1 jam, saya akan gunakan 55 minit to define the problem, mengenal pasti masalah, punca masalah. 5 minit to resolve the problem. 5 minit untuk selesaikan. Jadi sekarang ni, kamu kena tahu apa masalah kamu. Orang kena tahu apa masalah kamu. Bukan problem itu sebagai indikator kepada kejayaan. Kalau pelajar kita lemah dalam bahasa, menguasai bahasa itu sebagai perkataan. Dan kalau kita rasa sekolah ni kerana kenapa tak cemerlang, kerana pelajarnya tak dapat ramai satu peraturan ICA dan sebagainya. Tengok balik kehadiran. Tak ada makna sekolah buat macam-macam program, tapi sasarannya tidak ada. Kamu tidak ada. Program yang diuruskan oleh pihak sekolah. Guru kenapa pun banyak buang masa? Sebab kamu tidak ada. Jadi sekarang ini, pastikan kamu hadir secara fizikal untuk setiap program yang diuruskan oleh pihak sekolah, yang program itu memerlukan kamu hadir secara fizikal. Betul, tadi kita ada boleh siaran sekalian dan sebagainya, tetapi ada juga sistem yang memerlukan man-to-man secara pembelajaran secara bersemuka dan sebagainya. Sekali lagi, terima kasih kepada pihak sekolah pihak Amerika di atas komitmen. Ini adalah satu tingkat usaha untuk memotivasikan kamu. Kamu akan rasa macam banyak bagi penat, buatan malam, buang masa. Tidak. Saya dengan pelajar Rahman, saya dah selalu cakap, pelajar ni kalau diberikan ruang walaupun kita rasa macam membazir, tapi yang impak kesan besar. Macam sekarang kamu tak belajar kan? Kamu tak tahu bodoh, kamu tak tahu tak pandai. Kerana berada di sini. Sebab ini tidak proses untuk kamu belajar. Belajar menghargai diri sendiri dan belajar menghargai inisiatif daripada guru dan guru kamu. Mereka nak menghargai kamu sebagai anak-anak sekolah menengah Amerika. Saya yakin pada potensi, kalau tahun lepas kita boleh dapat layak sedikit 100%. Tahun ini saya percaya kita boleh mengulangi dia semula. Sebab tiada yang mustahil di atas muka bumi. Asalkan kamu semua bekerja keras dan pihak pengelola sekolah menjalankan beberapa strategi dan juga mengadakan beberapa inisiatif ke arah usaha. Sekali lagi, terima kasih kepada Pelajar Rahman, kepada Kanan, kepada bidang, guru-guru yang banyak berkorban,
pastikan kejayaan kamu. Ya. Mungkin kepada raja sekalian, Ustaz saya juga dari kesehatan, dari keselamatan, kita akan mula berminggu-minggu. Maknanya minggu-minggu itu bukanlah penamat pada negara-negaranya, rancang dengan spesifik tersebut. Dan saya faham dalam kampukan ini, kamu rasa sangat teruja untuk menghabiskan persekolahan secepat mungkin. Tapi percayalah anak baca sekalian, pada hari pertama sekolahan sesi 20, 24, 25, kamu adalah kumpulan pelajar yang paling hidup untuk kembali semula bersekolah. Karena kamu paling hidup. Kalau saya ini keluar, kalau di lapan ini keluar, zaman apakah yang kamu nak kembali? Kalau lebih keluar, saya akan pilih zaman persekolahan saya dan zaman-zaman saya. Jadi menempatkan masa yang ada, insyaAllah kita akan bersama dengan kita. Sekali lagi terima kasih kepada sekolah dan juga semoga kamu terus berusaha dan boleh menjadi sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Alia menyampaikan kata-kata motivasi. Saya yakin dengan saya bahawa pelajar-pelajar SMK 18 ramai 52 orang akan menunjukkan hubungan, akan menunjukkan usaha yang melebihi daripada 100%. Kami sekolah mendoakan kejayaan dan kami raihkan anda kerana kami faham, kami tahu dengan adanya anda ada lagi. Kalau anda tak ada, saya betul-betul mungkin saya seorang follower kita. Jadi kami menghargai dan kita harap anda sahutlah cabaran yang ada ini untuk masa depan. Terima kasih kepada tuan pendidik.